Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah kerana bersama-sama dengan cikgu untuk meneruskan topik pembelajaran kita pagi ini, iaitu kita terus sambung 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan. Okey. Sebelum tu kita mesti tahu apakah maksud persenyawaan. Persenyawaan bermaksud proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Selepas persenyawaan, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Zygot mula terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Ini prosesnya ya, di mana satu sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Setelah itu, jika ovum hadir di tiub falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zygot. Okay. Selepas itu, setelah berlaku persenyawaan, zygot membahagi menjadi satu berbolas sel yang disebut sebagai embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. Ni prosesnya sama je, cikgu dah bagi tahu melalui gambar tadi. Sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Kedua, jika ovum hadir di tiub falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zygot. Selepas persenyawaan, zygot membahagi kepada satu berbolas sel yang disebut sebagai embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. Ini dia. Embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang dan menjadi fetus yang menyerupai manusia, dipanggil bayi. Setelah berkembang di dinding uterus akan membentuk fetus. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Ini tengok perkembangan daripada zygot kepada embrio sehingga fetus. Pada minggu pertama hingga keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Minggu ke-10 hingga minggu ke-19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil fetus. Pada minggu 20 hingga minggu 37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Okey. Pada minggu 38 hingga minggu 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Dinding berotot uterus mengejut dengan kuat. Amonium pecah dan bendalir amonium dibebaskan. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan. Ini proses bersalin lah. Okey, ini perkembangan daripada zygot kepada embrio sehingga menjadi fetus. Gambar dia. Okay. Ujian amniocentesis. Okey, ini adalah salah satu ujian amniocentesis yang merupakan ujian dijalankan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Okey. Sejumlah kecil cecair amonium dikeluarkan dan diuji. Kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Embrio akan membesar dan berkembang di dalam satu pundi yang dikenali oleh membran yang dikenal sebagai amonium. Amonium mengandungi bendalir untuk melindungi fetus. Okey, ini adalah fungsi plasenta ya. Tali pusat, dinding uterus dan bendalir amonium dan amonium.
Okey, plasenta. Ini dia plasenta ya. Di mana ia terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okay, tali pusat, tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta, di mana terdapat salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Okay, dinding uterus. Okay, dinding uterus ni terdiri daripada dinding berotot, tempat embrio menempel dan berkembang. Okey, amnion, membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalik disaluti fetus disaluti oleh amnion. Fetus, embrio membesar menjadi fetus. Setelah embrio membesar, okey, kita panggil ia sebagai fetus. Bendalik amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Okey, kita pergi kepada 45 seterusnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Wanita hamil perlu mendapatkan makanan berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatan dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Okey, di mana kalau kita tengok keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari. Karbohidrat, wanita hamil 11592 kilojoule. Wanita tidak hamil 9450 kilojoule. Ini dari segi karbohidrat yang memberi tenaga. Wanita hamil untuk protein kita memerlukan 85 gram. Tapi untuk yang normal tidak hamil 39 gram. Ini protein untuk tumbesaran. Okey, yang melibatkan tumbesaran fetus juga. Kalsium, wanita hamil memerlukan 1000 hingga 1500 mg. Wanita tidak hamil 400 hingga 500 mg. Vitamin A, wanita hamil 900 urigram, manakala tidak hamil 750 urigram sahaja. Okay, ferrum, wanita hamil memerlukan 15 mg, wanita tidak hamil adalah 10 mg. Ini secara normal lah. Vitamin C, wanita hamil 50 mg, wanita tidak hamil 30 mg. Jadi segala kalori dan nutrien diperlukan oleh wanita hamil mesti lebih berbanding wanita yang normal. Okey, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Gizi wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Serat ialah contoh bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya adalah mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Ferrum fungsinya, okey, contoh dulu kita pergi hati, daging, merah dan ikan. Fungsinya adalah pembentukan hemoglobin sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada mengidap anemia. Okey, ni adalah karbohidrat dan lemak. Contoh yang kita dapat daripada sumber nasi, roti, mentega dan keju. Di mana fungsinya adalah membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Vitamin C, contoh buah-buahan, citrus, jambu batu, kubis dan tomato. Fungsi adalah menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Asid folik, contoh brokoli, bayam dan kacang tanah. Fungsi adalah penting untuk perkembangan sistem saraf fetus dan yang sempurna. Protein, contoh ayam, daging, ikan susu dan keju.
Fungsi ialah penting untuk pertumbuhan sel-sel baru dan dalam fetus. Untuk khasiat kalsium dan fosforus, contoh yang kita dapat dalam sumber makanan ikan bilis, keju dan susu. Fungsi adalah pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Wanita hamil juga tidak harus merokok, mengambil alkohol dan dadah. Rokok. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencah akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang. Keguguran fetus mungkin akan berlaku. Sekiranya wanita hamil minum alkohol, bayi berkemungkinan akan menghidap sindrom alkohol fetus, di mana fetus berkemungkinan terencat. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung kemungkinan musnah. Dadah, fetus berkemungkinan cacat. Ini adalah ciri bayi yang mengalami masalah sindrom, di mana rupanya dah lain, mata dia, perubahan muka pun dah lain. Ini bayi yang mengalami sindrom alkohol fetus. Dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala bersaiz kecil, terencat akal, rupa paras yang cacat. Kepentingan susu ibu. Bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan pejal. Bayi hanya bergantung pada susu sebagai sumber nutrien mereka. Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Selain itu, susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada setengah penyakit. Hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Penghadaman bayi lebih baik dengan minum susu ibu berbanding susu formula. Wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seseorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelak diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi. Kita pergi seterusnya subtopik 4.6. Subtopik ini untuk hari ini, kemandulan dan pencegahan kehamilan. Di mana kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperolehi zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Ini adalah punca kemandulan lelaki dan juga punca kemandulan wanita. Betul ya? Di mana persamaan dari segi punca kemandulan lelaki dan wanita adalah hormon yang tidak seimbang. Selain itu, persamaan antara lelaki dan wanita juga organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Atau apa yang berlaku adalah masalah kesihatan seperti kencing manis. Di mana untuk punca kemandulan lelaki, testis tidak menghasilkan sperma. Bilangan sperma tidak mencukupi, kualiti sperma rendah dan juga mati pucuk. Bagi kalangan wanita, kemandulan berpunca daripada ovari tidak dapat menghasilkan ovum, tiub falopio tersumbat, uterus yang tidak normal dan ketumbuhan dalam uterus. Kaedah mengatasi kemandulan. Rawatan hormon, pembedahan, kaedah persenyawaan in vitro IVF atau bayi tabung uji. Rawatan hormon.
Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran duktus sperma yang tersumbat. Kaedah persenyawaan in vitro IVF iaitu prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tiub falopio tersumbat. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okey, ini dia IVF ya. Sperma dikeluarkan dan disenyawakan dengan ovum di luar badan. IVF embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Sekiranya sudah terbentuk sebagai embrio, akan dimasukkan kembali di dalam organ uterus wanita. Kaedah pencegahan kehamilan. Untuk mencegah kehamilan, ada bahagian perubatan ada menyediakan pil pencegah hamil, implan, penggunaan kondom, alat kontrasepsi dalam uterus iaitu intrauterine contraceptive device iaitu IUCD, vasektomi, ligasi. Ini contoh-contoh kaedah pencegahan kehamilan. Pil pencegah hamil. Pil pencegah hamil menghalang proses pengovulan. Ini fungsinya. Implan dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan. Penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Penggunaan kondom. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Alat kontraseptif dalam uterus iaitu intrauterine contraceptive device dan IUCD. Alat kontraseptif dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Vasektomi memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancukan semasa ejakulasi. Tiub falopio dipotong dan diikat, kita panggil proses ligasi, di mana kedua-dua tiub falopio diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan, di mana pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa panjang. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan.
Okey, setakat ini dulu video kita untuk 4.4, 4.5 dan 4.7. Untuk minggu depan, topik seterusnya adalah pembiakan tumbuhan. So, cikgu harap pelajar selepas ini membuat quizzes dan latihan dalam buku proses skill yang dinyatakan muka surat berapa ya. Selamat belajar semua. Sekian, terima kasih.